Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar tentang tajuk kefahaman surah Al-Asri. Bermula daripada muka surat 22. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz untuk mendapatkan lebih banyak lagi video pembelajaran pada masa yang akan datang. Kefahaman surah Al-Asri. Teliti dan fikirkan. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Baiklah, mari sama-sama kita mengenal surah Al-Asri. Pengenalan surah Al-Asri. Surah ini mengandungi 3 ayat. Merupakan surah yang ke-103 dan ia diturunkan di Mekah. Surah Al-Asri membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Cuba kita fikirkan bersama, mengapakah kita perlu mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah? Baiklah, mari kita fahami dan amalkan apakah tuntutan dengan surah Al-Asri ini. Murid-murid, dengan menghayati surah Al-Asri, kita dapat menjadi seorang Muslim yang sejati. Tuntutan surah Al-Asri. Ayat. Wal asr, innal insana lafi khusr. Kandungan ayat. Masa itu sangat berharga. Tuntutan sentiasa menghargai masa. Tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Ayat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kandungan ayat. Kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Tuntutan memelihara iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah. Yang ketiga, sentiasa berusaha membuat kebaikan. Ayat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kandungan ayat. Saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Tuntutan mengajak orang lain ke jalan kebenaran, mengingatkan diri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Baiklah anak-anak, apakah kepentingan surah Al-Asri? Terdapat 4 kepentingan. Yang pertama, menguatkan
keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Yang ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Mari kita fikir dan hayati perkara yang negatif dan perkara yang positif. Di sebelah kanan yang berwarna hijau ini iaitu sikap yang positif. Yang di sebelah kiri yang warna merah itu sikap yang negatif. Setiap orang mempunyai 24 jam sehari. Apakah perkara-perkara, amalan-amalan yang patut kita lakukan dan apakah perkara yang tidak patut kita lakukan? Yang pertama, menolong ibu bapa. Perkara positif. Menolong ibu bapa. Yang kedua, mengulang kaji pelajaran. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, membersihkan persekitaran. Jadi empat perkara ni adalah antara contoh perkara-perkara yang positif. Perkara-perkara yang mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita digalakkan melakukannya. Baiklah, kemudian perkara yang negatif pula iaitu tidur berlebihan. Yang kedua, bersukan ketika azan berkumandang. Yang ketiga, bermain secara berlebihan. Yang keempat, mengumpat. Jadi empat perkara ini adalah di antara contoh-contoh perkara yang tak patut kita lakukan. Kita tengok hadis Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Hadis sahih rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah kesihatan dan yang kedua, waktu lapang. Jadi, daripada hadis ini, kita kena memanfaatkan masa yang diberikan. Dan memanfaatkan masa yang diberikan merupakan tanggungjawab semua Muslim dan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Baiklah anak-anak, mari kita tengok sajak. Sama-sama kita membaca sajak. Tajuknya Sajak Anugerah Masa. Wahai Tuhan, telah Engkau bersumpah demi masa, kami ini akan selalu leka. Melainkan jika kami beriman sentiasa dan berbuat baik sesama manusia. Wahai sahabat, kita ini dalam kerugian selama kita tidak saling mengingatkan tentang kebenaran, kesabaran dan semuanya tentang Tuhan. Jika ada yang salah lakunya, kita bantu. Jika ada yang lupa Tuhannya, kita seru. Kerana masa di dunia ini seketika. Kita semua tidak kekal di sini selamanya. Baiklah anak-anak, Ustaz Haraz
anak-anak semua dapat memahami dengan jelas apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.